Terima kasih kerana pada hari ini memberi peluang dan ruang kepada wanita APKO untuk membahaskan usul memperkasakan ekonomi rakyat. Puan-puan sekalian, sebagai Ketua Wanita Parti APKO, parti tempatan dari Sabah, sudah pastinya isu ekonomi ini sangat dekat dengan kami. Kalau di Kuala Lumpur ini, mungkin kita boleh berbangga dengan bangunan pencakar langit. Tetapi kalau di Sabah, kami ada yang dipanggil jalan ke bulan kerana keadaan jalan raya kami yang teruk dan berlubang-lubang. Bukan saja keadaan jalan, masih juga ada kampung yang tiada jaringan perhubungan jalan raya dan cuma boleh dihubungi menerusi laluan sungai. Disebabkan keadaan infrastruktur dan prasarana kami menyebabkan kami jauh ketinggalan. Rakyat Sabah, wanita Sabah sebenarnya sangat rajin bekerja. Kami kaya dengan hasil bumi, tetapi keadaan infrastruktur dan prasarana kamilah yang melambatkan segalanya. Begitu juga dengan masalah bekalan air dan elektrik yang meruncing di kebanyakan tempat, menyebabkan membantutkan aktiviti ekonomi dan memerlukan penyelesaian tuntas. Puan-puan semua, pendapatan isi rumah di Sabah juga agak terbelakang berbanding dengan rakan kongsi kami di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, termasuk golongan wanita. Saya percaya masih ramai wanita di Sabah, terutama ibu tunggal, yang memiliki pendapatan di bawah RM560, menyebabkan mereka dikategorikan termasuk dalam golongan miskin tegar. Saya juga percaya masih ramai antara mereka yang tidak mendapat bantuan disalurkan kerajaan kerana mereka sukar dihubungi, kerana mungkin tempat tinggal atau mereka tinggal di kawasan yang terpencil. Oleh sebab itu, kita minta agar program outreach untuk mengesan golongan sasar diperkasa, diperhebat dan jaringan internet di setiap tempat di Sabah diperbaiki. Sebab di Sabah ramai wanita di pendalaman yang berniaga tetapi sukar untuk mempromosikan perniagaan mereka kerana tiada jaringan internet. Kita juga meminta supaya insentif pelaburan daripada negara luar, juga contohnya dalam sektor pelancongan, akan dibawa lebih banyak ke Sabah, supaya wanita di Sabah ini akan dapat menikmati pendapatan isi rumah pada kadar tinggi seiring Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dan puan-puan sekalian, kita juga mahu supaya taraf ekonomi wanita diperkasakan. Tetapi dalam kita memperkasakan ekonomi wanita, segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang bekerja mestilah dihentikan. Kita tidak mahu hanya kerana cuti bersalin 98 hari diberikan kepada wanita bekerja, menyebabkan syarikat-syarikat atau agensi tidak lagi mahu mengambil mereka bekerja. Dalam era ini, wanita menjadi penyumbang kepada pembangunan negara dan kepakaran dalam pelbagai bidang. Sebab itu, kita mendesak supaya dalam sektor ekonomi ditetapkan kuota minimum 30% kepada wanita sebagai pembuat keputusan. Bukan itu saja, kita juga mau mendesak supaya pada peringkat pembuat dasar dan polisi di peringkat negeri dan negara, lebih ramai wanita diberi peranan sama ada melalui pilihan raya ataupun lantikan politik, supaya hak-hak dan kebajikan wanita akan lebih terjaga. Sebagai penutup, kami wanita APKO dan Pakatan Harapan akan terus menyokong segala bentuk usaha kerajaan perpaduan dalam memulihkan dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Kestabilan politik perlu dicapai supaya keyakinan pelabur terhadap negara kita pulih sepenuhnya. Hentikanlah segala propaganda ataupun permainan politik yang hanya menjatuhkan kerajaan dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada rakyat. Dengan ini, salam hormat, salam Malaysia Madani, sekian dan terima kasih.